Hello, Assalamualaikum, selamat datang ke Cikgu Lan. Seperti review saya Rotan. Mirrorless camera yang korang boleh shoot 4K, tetapi dengan market second hand korang boleh dapat lebih kurang 2,200 hingga 2,500 lebih kurang macam tu. Nah, model yang Cikgu Lan pegang sekarang ni adalah Sony A6300. Ya, model dia keluar lebih kurang tahun 2016 macam tu. So, first things first, kita kena pergi dekat basic spec dia. Dia boleh shoot 4K sehingga 30 frames per second. Full HD, dia boleh push sampai 120 frames per second. Dia boleh shoot 24 megapiksel punya foto. Boleh juga buat RAW punya foto. Dia boleh tukar lah lens macam biasalah. Ini adalah crop body, APS-C punya. So, korang boleh tukar. Contohnya macam lens Sigma 30mm f2.8 ataupun 50mm daripada Sony sendiri f1.8. So itu saja lah untuk basic spec. Marilah kita terus tengok hasil dia in terms of video dan juga foto macam mana. So ini adalah test untuk Sony A6300. Audio pun semua pada level 26, tak ada pakai external mic ke apa-apa. Yang ini lens 30mm f2.8. Ini je lens yang kawan saya ada. Ini adalah lens jenis Sigma. So model ni cukup terkenal dengan dia tidak ada in body stabilization, dan lens ni pun 30mm. Dia bukanlah yang paling wide, so dia akan terdedah kepada jittery yang macam sekarang korang tengok. Muka saya ni pun sekarang ni pun macam tak nak fokus semua kan. So tapi kalau korang dapatkan lens yang wide macam 18 ke kan, korang boleh selesaikan lah masalah stabilization ni, ataupun korang boleh stabilize dalam editing. So ni adalah autofocus test. Kanan, kiri balik, lepas tu pergi kanan balik, lepas tu kiri balik, kanan balik dan juga kiri balik. Sekali lagi autofocus test. Ke sana, ke sini balik, ke sana, ke sini balik. Sekali lagi saya buat. Again, ni adalah testing untuk vlog. Sekali lagi saya gunakan lens 30mm f2.8 daripada Sigma. Ini je lens yang kawan saya the widest lens yang dia ada lah, senang cakap macam tu. So saya ada dekat taman. Sepatutnya guna lens yang lebih wide lah kot. Yang ni 30mm ni, of course korang akan nampak macam gegor ke apa-apa. Audio pun saya tak pakai wireless mic ke apa-apa. Tapi this one yang korang akan nampak lah untuk quality A6300 untuk 4K. Tengah run dan juga slow motion. So kelebihan A6300 ni pun korang boleh pilih shoot untuk picture profile S-Log 2, S-Log 3. Kalau korang tengok memang dia memang fully flat lah saya cakap. So korang kena edit balik, kena tambah balik color correct dan juga color grading korang sendiri. At least ada option tu kan. Walaupun Cikgu Luan tak adalah prefer sangat S-Log 3 ni. Kalau Cikgu Luan pun, Cikgu Luan suka pilih macam Cine 2 dengan Cinema Profile. Dia lagi, kata apa, color grading tu lagi Cikgu Luan boleh buat secara mudah lah berbanding dengan S-Log 3. So ini adalah autofocus test untuk Sony A6300. So macam mana difokus ataupun tak, sekali lagi saya akan buat. Ini adalah phone saya akan fokus lebih kurang macam ni. Okay, sekarang ni saya akan buat lebih kurang macam ni supaya dia tak, kata apa, kacau muka saya. Dia fokus ataupun tak fokus. Kat bahagian kiri pula, dia fokus ataupun tak fokus. Yang ini adalah autofocus untuk muka pula. Saya akan pergi depan, 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 pergi depan. Saya akan pergi belakang, pergi belakang, pergi belakang, pergi belakang, pergi belakang, depan, keluar daripada frame, masuk dalam frame, keluar daripada frame, masuk dalam frame, keluar dari bawah, naik ke atas. Eye focus ke belakang, sekali lagi ke belakang. Okay.
So kalau daripada segi low light, kalau korang tengok, saya dapati ISO boleh push sampai 10,000 lah. Until 10,000 ke atas, nanti dia punya noise kalau korang nampak dalam video ni memang akan nampak prominent lah. Lagi-lagi apabila saya boosted saya punya exposure pada Premiere Pro. Dari segi gambar, saya tak ada isu kot sebab 24 megapiksel lebih daripada mencukupi. Kalau korang tak puas hati, contoh macam blur belakang tu tak banyak, korang boleh lah upgrade kepada lens-lens yang ada aperture besar, f1.8, f1.4 dan sebagainya lah. So tak ada isu untuk model ini. So operation dia simple je. Paling basic kita gunakan menu lah. So dia ada file format dia kalau korang tengok dalam ni. Semuanya macam biasalah, menu Sony ni dia agak berterabur sikit. Tapi Cikgu Luan biasanya pergi kat sini dulu, pergi kat tab yang pertama, nombor 2, file format. Contoh kalau korang nak ambil 4K, korang kena ambil yang paling atas sekali lah, XAVC S 4K dekat sini. Barulah korang boleh dapat. Kemudian kita akan pergi kepada record setting. Contohnya dia bagi 2, this one. Saya ambil yang paling tinggi bitrate dia, 100M. Panjang pula Cikgu Luan nak terangkan, tapi basically kalau ada 2 setting ni, ambil yang M dia paling tinggi, 100M. Alright. Kemudian apa lagi kita tengok dalam ni, kanan lagi korang boleh pilih lah korang punya AF drive. Dia punya autofocus speed dia, korang nak laju ke, nak lembab ke, korang boleh pilih kat sini. Saya ambil fast, dan juga track sensitivity pun kita akan ambil high juga. Kemudian kalau korang tengok dekat bawah ni, dia ada picture profile yang tab yang nombor 1, nombor 5 di sini juga. Picture profile ni kita boleh akses kepada misal kata S-Log 3. Contoh kalau kita pergi dekat PP9 PP9 yang bawah ni, kita tekan kanan dan kat sini kita boleh nampak ni adalah S-Log 3. So gambar dia akan jadi super flat super flat. So saya akan tekan enter dekat bahagian sini. So gambar kita memang dah jadi full flat, lebih kurang macam ni. Kalau kita nak patah balik kepada picture profile, tekan sini saja. Ambil picture profile biasa. So gambar dia dah jadi macam biasa balik. Okay. Basic navigation saya akan biasanya pergi first dekat sini dulu. Make sure yang this one pada movie mode. Movie mode. Kemudian kita punya FN function, kita boleh setting lah. Contoh macam saya ada focus mode. Focus mode ni manual mode ataupun continuous punya autofocus. Autofocus lah basically. Kalau manual mode lebih macam ni, saya akan adjust saya punya lens, nanti dia akan fokus ataupun tak fokus. Depend pada lens yang available lah. Okay. FN sekali lagi, begitu kita tengok dalam ni ada creative style. Creative style ni boleh pilih lah vivid ke, standard ke, clear ke. Okay. Apa lagi yang ada dalam ni, sekali lagi tekan FN. Auto white balance contoh white balance daylight, kita ada shade, kita ada cloudy, kita ada incandescent. Semua benda korang boleh pilih dalam ni. Tapi biasanya kita pilih auto white balance je lah. Kalau kita tengok dari segi audio leveling, audio leveling pun ada juga. Pergi kat menu, pergi dekat ni, this one yang tab yang kamera ni, lepas tu di nombor 8 kita pergi kepada audio recording level. So now makin tinggi nombor, kalau korang tengok 26 ni makin sensitif. Korang boleh nampak bar kat bawah ni kan. So kalau saya kurangkan jadi lebih kurang 10, so korang dapati apabila saya bercakap je, dia tak naik lah dia punya sensitivity. By default Sony tak silap semua model mirrorless semua pada 26. Tapi kalau korang jack audio korang dalam ni kan, korang ambil korang punya clip mic ke apa, masukkan je. Kebiasaannya korang kena turunkan sampai kadar 15 and below lah, 15 ke 12 lebih kurang macam tu. Kalau tak, nanti dia punya spiking dia tu terlalu tinggi tau. Tapi kalau macam korang just mata-mata nak guna onboard mic, korang boleh lah guna 26%. Setakat ni tu je lah kot, paling basic untuk kita navigate pada model Sony ni. Ya. So kelemahan dia lebih kepada saya dia tak ada stabilization pada body itself. Dia hanya ada kalau lah lens tu, contoh macam lens this one daripada Sony memang ada steady shot punya stabilization kan. So kita kena bergantung kepada stabilization pada lens. Kalau ada kalau yang macam lens Sigma 30mm ni memang tak ada. So kalau korang tengok footage yang saya dah tunjukkan kan ni macam jitter-jitter tu semua kan. So dia agak prominent di situ lah. Tapi pada saya kalau kau dapat lens yang ada stabilization macam ni, pada saya ini dah selesaikan masalah anda lah kot. 4K dia memang tune sharp, ada S-Log 2, S-Log 3 memang padu semua. Dan yang paling Cikgu Luar tak minat sebab dia punya flip screen dia, sampai sini je tahap dia. Dah settle. Dia tak nak flip up ke atas, lagilah ke tepi. So kalau macam kau nak buat vlog ke apa-apa, memang menyedihkan lah. So vlogging mode tak berapa nice lah untuk model ni.
So pada saya price point ni okey sebab sekarang ni mana ada first hand beli A6300 ni. Kalau first hand ni mungkin korang boleh cari A6400 ataupun A6100. Tapi kalau macam korang nak yang cari market second hand yang boleh shoot 4K, korang boleh cari dekat Facebook Marketplace, Carousel ke, mudah tu semua. Cuba cari dalam 2200 ke 2300, 2400 dan korang akan dapat lah macam mana apa yang saya test tadi. Itulah kualiti yang bakal korang dapat. Cikgu Luan recommend ke tak model ni? Kalau you guys nak shoot video 4K, okay, shoot. Tapi kalau korang semata-mata nak shoot video Full HD, saya rasa banyak lagi lah model yang korang boleh cari. Contohnya macam model Canon M50 ke, Canon M6 Mark 1 ke. Tapi kalau korang nak upgrade the game, korang nak buat short film 4K, yes, this one is the model for you lah kot. Lain-lain tak ada apa-apa kot. Yang ini bukan saya punya. Yang ini saya pinjam saya punya senior daripada Jordan. So thank you kerana dah bagi saya pinjam selama 2-3 hari ni untuk Cikgu Luan buat full review berkenaan dengan this particular model. Now, apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan video editing ke, video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruang komen di bawah supaya Cikgu Luan boleh buat banyak-banyak lagi video based upon request anda. Itu sahaja daripada saya. Saya Cikgu Luan. Saya berakhir. Saya Tan.